InsyaAllah pagi ini kita dengar lagi beberapa buah hadis mengenai solat jemaah. InsyaAllah. Nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu'a thumma masha ila as-salati al-maktubati fa shallaha ma'an nasi aw ma'al jama'ati aw fil masjidi ghafarallahu lahu dhunubahu. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahawa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwuduk dengan sempurna lalu dia berjalan untuk menunaikan solat fardu dan dia menunaikan solat itu bersama jemaah orang ramai di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahawa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwuduk dengan sempurna lalu dia berjalan untuk menunaikan solat fardu dan dia menunaikan solat itu bersama jemaah orang ramai di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah tabaraka wa taala la ya'jabu min as-salati fil jam'i. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahawa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berasa kagum terhadap solat yang dilakukan secara berjemaah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahawa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berasa kagum terhadap solat yang dilakukan secara berjemaah. An Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlu salatir rajuli fil jama'ati ala salatihi wahdah bid'un wa 'ishruna darajah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat seseorang bersama jemaah mengatasi solatnya bersendirian sebanyak 20 lebih darjat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat seseorang bersama jemaah mengatasi solatnya bersendirian sebanyak 20 lebih darjat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat secara berjemaah 27 kali ganda lebih afdal daripada solat secara bersendirian. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat berjemaah 27 kali ganda lebih afdal daripada solat secara bersendirian. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min salatatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi mussalah illa qad istahwaza alaihim syaitan fa alayka bil jamaah fa inna ma ya'kulu adh-dhi'bu al-qasiyata. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana kampung atau pendalaman yang ada 3 orang dan mereka tidak mendirikan solat secara berjemaah, maka syaitan akan menguasai mereka. Hendaklah kamu mengambil berat akan solat berjemaah. Serigala akan memakan kambing yang terpinggir, sedangkan serigala bagi manusia ialah syaitan. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana kampung atau pendalaman yang ada 3 orang dan mereka tidak mendirikan solat secara berjemaah, maka syaitan akan menguasai mereka. Hendaklah kamu mengambil berat akan solat berjemaah. Serigala akan makan kambing yang terpinggir,
segala bagi manusia ialah syaitan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma taqula Nabi sallallahu alaihi wasallam washtadda bihi waja'uhu ista'zana azwajahu fi an yumarrada fi baiti fa'azzina lahu fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam baina ar-rajulaini takhuttu rijlahu fil ard. Sayyidatina Aisyah berkata, semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tenat dan kesakitan baginda sallallahu alaihi wasallam makin bertambah, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminta izin daripada isteri-isteri yang lain agar baginda dirawat di rumahku, dan mereka telah memberi izin kepada baginda. Apabila tiba waktu solat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar untuk pergi ke masjid dengan dipapah oleh dua orang sahabat kerana badan baginda sallallahu alaihi wasallam yang lemah. Dalam keadaan kedua-dua kaki baginda sallallahu alaihi wasallam terseret di bumi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tenat dan kesakitan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tenat dan kesakitan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah, baginda sallallahu alaihi wasallam telah meminta izin daripada isteri-isteri yang lain agar baginda dirawat di rumahku, dan mereka telah memberi izin kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila tiba waktu solat, baginda sallallahu alaihi wasallam telah keluar untuk pergi ke masjid dengan dipapah oleh dua orang kerana badan baginda yang lemah. Dalam keadaan kedua kaki baginda terheret di bumi. Hadis riwayat Bukhari. InsyaAllah kita telah dengar beberapa buah hadis mengenai pentingnya solat berjemaah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat baginda dalam keadaan sakit tenat, baginda masih lagi keluar untuk menunaikan solat berjemaah, sehingga Nabi dipapah oleh dua orang dalam keadaan kaki terseret. Sakit sangat Nabi masa tu. Dan masa tu Nabi SAW tak jadi imam, yang Nabi SAW telah menyuruh Abu Bakar menjadi imam. Sini nak menunjukkan yang bahawa solat berjemaah tu sangatlah penting. Jadi sama-samalah kita, ini Allah dah bagi peluang kita untuk solat berjemaah. Masjid ni masih ada ruang lagi, masih ada untuk 20 orang, 30 orang lagi muat lagi kan. Tengok pagi ni sembahyang subuh pun dalam 20 orang lebih kurang, ada lagi untuk 40 orang. Jadi sama-samalah kita penuhkan masjid. Allah dah bagi kita kesempatan ni, dan mudah-mudahan kita dapat manfaat yang banyak insya-Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah, asyhadu